Assalamualaikum. Salam sejahtera. Baik, video kali ini adalah sambungan video yang sebelum ini, iaitu topik berkaitan dengan alat dasar keuangan kuantitatif alat dasar keuangan kuantitatif, iaitu sebelum ini kita bincang bahawa alat dasar keuangan ini terbahagi kepada dua jenis. Okey, dua jenis, iaitu satu kuantitatif dan satu lagi ialah kualitatif. Okey, yang pertama kita lihat dulu dasar keuangan kuantitatif Dasar keuangan kuantitatif ini adalah dasar yang bersifat yang boleh mempengaruhi kuantiti bekalan wang dalam ekonomi. Okey, sebab itulah ia merupakan dasar keuangan kuantitatif, sebab dia boleh mempengaruhi kuantiti bekalan wang dalam ekonomi. Okey. So yang pertama, kadar bank atau kadar diskaun Kadar bank ini merupakan ialah kadar bunga yang dikenakan oleh bank pusat terhadap pinjaman oleh bank perdagangan. Okey, terhadap pinjaman yang dibuat oleh bank perdagangan. Bermaksud bank perdagangan yang meminjam daripada bank pusat akan dikenakan interest, akan dikenakan bunga, akan dikenakan kadar faedah. Dan kadar faedah itu diberi nama kadar bank atau juga diberi nama kadar diskaun. Maka jika bank pusat menaikkan kadar bank, bank perdagangan turut menaikkan kadar bunga yang dikenakan kepada pinjaman orang ramai. Maka jumlah pinjaman akan berkurang. Sebab apa? Sebab bank perdagangan telah menaikkan kadar bunga, jumlah pinjaman berkurang dan proses penciptaan kredit akan berkurangan, dan ini akan mengurangkan penawaran wang serta perbelanjaan agregat. So apabila AE berkurang, maka pendapatan negara juga akan berkurang, dan ini sesuai jika untuk mengatasi lompang inflasi yang wujud dalam ekonomi. Sebaliknya jika kadar bank yang rendah, akan menambahkan jumlah pinjaman dan proses penciptaan kredit akan bertambah. Maka pinjaman akan bertambah, penawaran wang dalam ekonomi bertambah, maka perbelanjaan agregat juga akan bertambah. Ini sesuai sekiranya untuk menutup lompang deflasi. Yang kedua ialah operasi pasaran terbuka. Operasi pasaran terbuka. Operasi pasaran terbuka. Operasi pasaran terbuka ini ialah aktiviti jual beli. Aktiviti jual beli surat jaminan di pasaran terbuka. Di open market. Operasi pasaran terbuka ialah tindakan bank pusat membeli dan menjual surat jaminan di pasaran terbuka. Jika bank pusat menjual surat jaminan kepada orang ramai, jumlah simpanan di bank perdagangan akan berkurang. Sebab apa berkurang? Sebab kesan aliran wang daripada bank perdagangan kepada bank pusat. Kalau kita ada wang, dan pada masa yang sama bank pusat menjual surat jaminan, maka kita beli daripada bank pusat. So apabila kita beli daripada bank pusat, duit itu tidak pergi kepada bank perdagangan. Duit itu tidak pergi kepada bank perdagangan. Sebaliknya duit itu pergi kepada bank pusat. Maka ini menyebabkan akan kekurangan kesan aliran daripada bank perdagangan kepada bank pusat lah, duit yang sepatutnya pergi kepada bank perdagangan tetapi pergi kepada bank pusat. Sebab apa? Kita memilih untuk membeli surat jaminan kerajaan yang dijual oleh bank pusat, maka kadar bunga akan naik. Sebab apa? Sebab jumlah pinjaman serta proses penciptaan kredit akan berkurang. Kerana jumlah pinjaman serta proses penciptaan kredit akan berkurang. Sebab apa berkurang? Sebab bank perdagangan tiada wang. Kenapa tiada wang? Tiada
orang ramai yang menyimpan menyimpan di bank perdagangan. Sebaliknya, mereka membeli surat, gunakan wang yang ada untuk beli surat jaminan yang dijual oleh kerajaan. Okey. Maka penawaran wang dan perbelanjaan agregat turut berkurang. Ini untuk menutup lopang inflasi yang wujud dalam ekonomi lah. Okey. Yang ketiga, sebaliknya jika Bank Pusat membeli pula. Okey, ini lain. Jika Bank Pusat membeli surat jaminan daripada orang ramai, jumlah simpanan di bank perdagangan akan bertambah lah. Okey, sebab aliran wang telah berpindah daripada Bank Pusat kepada bank perdagangan. Kan? Sebab apa? Bila Bank Pusat jual, Bank Pusat akan bayar dengan wang. Wang itu akan masuk ke dalam akaun orang ramai dalam bank perdagangan. Kan? So bank perdagangan sekarang ada banyak wang untuk diberi pinjam kepada orang lain pula. So berlaku peningkatan dalam proses pinjaman, maka kadar bunga akan jatuh. Penawaran wang bertambah, kadar bunga akan jatuh dan jumlah pinjaman serta proses penciptaan kredit akan bertambah. So penawaran wang dan perbelanjaan agregat turut bertambah. So ini akan menyebabkan pendapatan negara meningkat. Ini sesuai untuk mengatasi lompang deflasi jika berlaku dalam ekonomi. Okay? Yang ketiga iaitu dasar pendanaan. Okay? Pendanaan, ya. Ataupun nama dalam bahasa Inggerisnya dia panggil funding, ya. Funding. Pendanaan ini merupakan pendanaan ialah tindakan Bank Pusat melanjutkan tempoh matang surat jaminan kerajaan. Okey, surat jaminan. Iaitu menukarkan surat jaminan jangka pendek kepada surat jaminan jangka panjang. Okey. Mesti kamu tertanya-tanya, apakah itu surat jaminan? Kan? Surat jaminan ini sebenarnya satu bentuk instrumen, salah satu bentuk instrumen pelaburan. Okey, instrumen pelaburan, ya, yang mempunyai nilai dan nilainya dijamin oleh pihak yang mengeluarkan surat jaminan tersebut. Ya. Contoh surat jaminan itu dikeluarkan oleh Bank Pusat. So maka Bank Pusat akan menjamin nilai surat jaminan tersebut. Kan? Kalaulah contoh Bank Pusat mengeluarkan surat jaminan kerajaan, surat jaminan berharga RM1,000. So kamu beli. Sekiranya kamu simpan surat jaminan tersebut, katakan Bank Pusat berjanji sampai tempoh mata 1 tahun, surat jaminan itu akan menjadi RM1,300. So kalau kamu simpan sehingga setahun surat jaminan itu, kamu akan dapat untung sebanyak RM300. Dan keuntungan itu dijamin oleh Bank Pusat lah. Okey. Iaitu menukarkan surat jaminan jangka pendek kepada surat jaminan jangka panjang. Ini sekiranya untuk mengatasi lompang inflasi. Tetapi tindakan ini akan mengehadkan jumlah pinjaman dan proses penciptaan kredit. Ya. So kalau daripada jangka pendek kepada jangka panjang, dia akan mengehadkan proses penciptaan kredit, maka penawaran wang dan perbelanjaan agregat akan berkurang. Penawaran wang berkurang menyebabkan kadar bunga meningkat. Okey, bila kadar bunga meningkat, pelaburan berkurang, maka AE juga berkurang. Bila AE berkurang, pendapatan negara akan berkurang jugalah. Okey. Ya, alright. Okey, yang seterusnya ialah nisbah rizab berkanun. Ya, nisbah rizab berkanun. Ini ya, nisbah rizab berkanun ialah simpanan wang tunai yang wajib disimpan oleh bank perdagangan di Bank Pusat. Ya, dia banyak nisbah rizab ni sebenarnya, ya, dia banyak nisbah rizab ni. Ya, nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, nisbah kecairan, ya. Okay, kita akan lihat nanti. Okay, nisbah berkanun ini simpanan wajib wang tunai yang wajib disimpan di Bank Pusat di bank perdagangan. Yang bezanya di mana wang itu disimpan, itu je beza dia. Okey, apabila Bank Pusat menaikkan nisbah rizab berkanun, okey, simpanan wang tunai bank perdagangan di Bank Pusat akan bertambah dan lebihan rizab yang boleh dipinjamkan oleh bank perdagangan akan berkuranglah, ya. Sebab apa? Sebab nisbah tu yang wajib disimpan di Bank Pusat dinaikkan, kan. Lebihan deposit, ya, lebihan deposit semakin kecil untuk dipinjamkan kepada orang ramai.
Maka keupayaan Bank Perdagangan mencipta kredit berkurang dan penawaran wang serta perbelanjaan agregat turut berkurang. Dia sepatutnya macam ni tau, perdagangan mencipta kredit berkurang dan penawaran wang berkurang. Apabila penawaran wang berkurang, kadar bunga akan naik, kesannya perbelanjaan pelaburan menurun, kesannya perbelanjaan agregat menurun dan pendapatan negara akan berkurang. Okey. Sebaliknya sekiranya apabila Bank Pusat menurunkan nisbah rizab berkanun simpanan wang tunai Bank Perdagangan di Bank Pusat akan berkurang dan lebihan rizab yang boleh dipinjamkan oleh Bank Perdagangan akan bertambah, akan meningkatkan lebihan rizab. Maka keupayaan Bank Perdagangan mencipta kredit bertambah, penawaran wang bertambah, kadar bunga meningkat, kadar bunga menurun, pelaburan meningkat dan perbelanjaan agregat pun meningkat. So ini akan meningkatkan pendapatan negara dan langkah ini boleh digunakan untuk menutup lompang deflasi yang wujud dalam ekonomi. Okey. Alright. Okey, seterusnya ialah nisbah rizab tunai. Okey, ini adalah nisbah rizab tunai pula ya. Nisbah rizab tunai ni, nisbah rizab tunai ni pula ialah simpanan wang tunai. Sama juga dengan konsep nisbah rizab berkanun tadi ya. Tetapi wang tunai ini wajib disimpan di bank perdagangan itu sendiri ataupun di bank sendiri. Wajib disimpan di bank sendiri, bukan wajib disimpan di Bank Pusat. Ini nisbah rizab tunai. Okey, bagi memenuhi permintaan semasa pelanggan. Maksudnya bila pelanggan pergi nak withdraw duit, ada. Duit tu ada. Bukan bank ada duit, dapat je deposit daripada orang ramai, dia terus bagi pinjam kepada orang lain semua sekali. Tak boleh macam tu. Mesti disimpan juga, ada persen yang wajib disimpan sekiranya deposito itu mahu buat withdraw. Ada wang lah dalam bank ya. So apabila Bank Pusat menaikkan nisbah rizab tunai, jika Bank Pusat menaikkan nisbah rizab tunai, ini ya. Jika Bank Pusat menaikkan nisbah rizab tunai, simpanan wang tunai di Bank Perdagangan akan bertambah. Dan lebihan rizab yang boleh dipinjamkan oleh Bank Perdagangan akan berkurangan. Akan berkurangan lah. Sebab apa? Sebab Bank Pusat mewajibkan lebih banyak rizab tunai disimpan. Maka keupayaan Bank Perdagangan mencipta kredit berkurangan dan penawaran wang serta perbelanjaan agregat turut berkurangan lah. Itu konsep dia. Sebaliknya apabila Bank Pusat menurunkan nisbah rizab tunai ini ditetapkan oleh Bank Pusat ya. Nisbah rizab berkanun pun ditetapkan oleh Bank Pusat. Simpanan wang tunai di Bank Perdagangan akan berkurangan dan lebihan rizab boleh dipinjamkan oleh Bank Perdagangan akan bertambah. Akan bertambah. Maka keupayaan Bank Perdagangan mencipta kredit bertambah dan penawaran wang dalam ekonomi bertambah, kadar bunga akan jatuh, pelaburan meningkat, perbelanjaan agregat meningkat dan pendapatan negara akan turut meningkatlah. Pendapatan negara yang turut meningkat. Ini sesuai untuk menutup lompang deflasi. Yang atas ni, yang nombor 2 ni sesuai untuk menutup lompang inflasi ya. Yang ketiga ialah nisbah kecairan. Ada 3 jenis nisbah di sini ya. Nisbah kecairan, nisbah rizab tunai, nisbah rizab berkanun. Nisbah rizab tunai ni pula ataupun nisbah mudah tunai ialah rizab cair ya. Ialah simpanan wang tunai dan bil jangka pendek yang disimpan oleh Bank Perdagangan di bank sendiri. Konsep dia sama saja dengan nisbah rizab tunai tadi ya. Apabila Bank Pusat, konsep dia pun sama. Apabila Bank Pusat menaikkan nisbah kecairan, dan nisbah kecairan ini juga ditetapkan oleh Bank Pusat juga. Dan fungsinya bagaimana ia mempengaruhi perbelanjaan agregat dan pendapatan negara sama saja antara 3 ini ya. Nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai dan nisbah kecairan ini
Bagaimana ia mempengaruhi kegiatan ekonomi? Sama sahaja. Bagaimana ia mempengaruhi tingkat pendapatan negara? Adalah sama sahaja. Okey, sama sahaja cara dia. Bagaimana cara dia mempengaruhi kegiatan ekonomi, ya. Dan yang seterusnya ialah alat dasar kewangan kualitatif. Ya. Kualitatif ini dia tidak akan menyebabkan penawaran wang itu berkurang ataupun meningkat, ya, tapi dia menyebabkan aktiviti pinjaman itu berubah. Okey, cuba kita lihat yang pertama, kredit ansuran. Kredit ansuran, dasar kewangan kualitatif, kredit ansuran. Okey, kredit ansuran ni ialah pembelian barang secara kredit ataupun secara hutang yang melibatkan pembayaran secara ansuran. Okey, iaitu sejumlah bayaran pendahuluan minimum dan tempoh bayaran balik pinjaman tertentulah. Ya, ini kita panggil kredit ansuran. Jika ekonomi, ya, dalam keadaan yang pertama ini, yang kedua ini, jika Bank Pusat menaikkan bayaran pendahuluan minimum dan memendekkan tempoh bayaran balik pinjaman, jenis pinjaman bagi pembelian secara kredit akan berkurangan. Maka perbelanjaan agregat akan berkurangan. Okey, maksud yang nombor 2 ini ialah, contohlah kamu nak beli kenderaan. Harga kenderaan itu ialah 100,000. Okey, harga kenderaan itu ialah 100,000 dan kamu nak bayar secara ansuran. Untuk beli kereta tersebut, kenderaan tersebut, kamu perlu bayar deposit. Okey, ataupun deposit di sini dia panggil bayaran pendahuluan. Okey, dia panggil bayaran pendahuluan. Contoh harga 100,000, kamu perlu bayar, katakan bayaran pendahuluan yang ditetapkan oleh Bank Pusat ialah 10% daripada harga barang. So kalau 10% daripada 100,000 itu ialah 10,000, kan? So kamu kena bayar tunai kepada penjual tadi kenderaan itu sebanyak 10,000 dan 90,000 lagi ialah pinjaman daripada bank. Okey, 90,000 lagi adalah pinjaman dan 90,000 itu perlu dibayar dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, macam di negara kita, tempoh maksimum pinjaman kenderaan ialah 9 tahun. Kalau kamu nak buat kurang daripada itu, boleh. Lebih daripada 9 tahun, tak boleh. Kan? Ya, so bagaimana ia mempengaruhi kegiatan ekonomi ini? Okey, jika Bank Pusat menaikkan bayaran pendahuluan minimum, katakan tadi daripada 10% kepada 20% dan memendekkan tempoh bayaran balik pinjaman. Ya, Bank Pusat mengambil langkah ini. Okey, menaikkan bayaran pendahuluan daripada 10% kepada 20% dan memendekkan tempoh bayaran balik. Contohnya daripada 9 tahun maksimum jadi 5 tahun sahaja maksimum. So, bila Bank Pusat menaikkan bayaran pendahuluan minimum, kamu nak beli kereta tersebut, kamu kena keluarkan cash. Kamu kena ada cash. Kamu kena ada tunai sebanyak 20,000 dan 20,000 dan 80,000 lagi itu kamu pinjam daripada bank dan perlu dibayar dalam tempoh 5 tahun sahaja. Sebenarnya semakin pendek tempoh pinjaman, semakin tinggi bayaran bulanan yang kamu kena bayar. Kamu kena faham. Semakin tinggi bayaran bulanan yang kamu kena bayar. Semakin pendek tempoh pinjaman, semakin tinggi kamu punya bayaran bulanan. So ini akan mengurangkan, okey, jenis pinjaman begini, okey, bagi pembelian secara kredit akan berkurangan. Okey, ini. Sekiranya dia melakukan dua perkara ini, menaikkan bayaran pendahuluan, memendekkan tempoh bayaran balik pinjaman, jenis pinjaman bagi pembelian secara kredit akan berkurang, maka perbelanjaan agregat akan berkurang lah. Okey, kan, ini akan mengurangkan perbelanjaan agregat. Dia bukan mempengaruhi kadar bunga ataupun penawaran wang, tidak. Dasar keuangan kualitatif ini dia tidak mempengaruhi kadar bunga ataupun bekalan wang, tetapi dia akan memberi kesan syarat-syarat pinjaman. Dia kawal dari segi syarat-syarat, kan, yang mempengaruhi aktiviti pinjaman. Sebaliknya, dan yang nombor 2 ini sesuai sekiranya untuk mengatasi masalah inflasi dalam ekonomi, sebab kita nak kurangkan perbelanjaan agregat.
Okey. Sebaliknya jika Bank Pusat menurunkan bayaran pendahuluan, ya, daripada 10% kepada 5% saja kan, contoh, dan memanjangkan tempoh bayaran balik pinjaman, jenis pinjaman pembelian secara kredit akan bertambah, maka perbelanjaan agregat akan bertambah. Maksud dia macam ni, menurunkan bayaran pendahuluan. Sebelum ini kamu kena keluarkan sebanyak 10,000 kan. So untuk beli kenderaan yang berharga 100,000, kamu hanya perlu keluarkan sebanyak 5% sahaja daripada nilai barang. So sebanyak 5,000 sahaja kamu kena sediakan wang tunai kan. Dan 95,000 lagi kamu boleh pinjam daripada bank dan boleh dibayar dalam tempoh yang lama kan. Tempoh bayaran balik pinjaman dipanjangkan. Contohnya 10 tahun kan. So bila semakin panjang tempoh bayaran balik pinjaman, bayaran bulanan kamu akan semakin rendah. Ya, bayaran bulanan kamu akan semakin rendah. Ini akan menggalakkan aktiviti pinjaman, akan menggalakkan aktiviti pembelian kenderaan kan, akan meningkatkan jualan kenderaan, akan menggalakkan jualan kenderaan. Okey, akan menggalakkan jualan kenderaan. So bila langkah yang nombor 3 ini adalah tujuan dia, yang ketiga ini adalah tujuan dia untuk apa? Yang ketiga ini tujuan dia adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, seperti nak mengatasi kemelesetan ekonomi ataupun menutup lubang deflasi. Okey, menutup lubang deflasi. Okey, ini sangat penting ya. Okey, yang kedua dasar keuangan kualitatif ialah arahan khas. Okey, special order. Okey, special order yang diberikan oleh Bank Pusat. Arahan khas, arahan Bank Pusat kepada Bank Perdagangan dari masa ke semasa. Bank Pusat akan mengarahkan Bank Perdagangan untuk menambahkan pinjaman bagi tujuan produktif dan mengurangkan pinjaman bagi tujuan spekulatif. Itu maksudnya Bank Pusat mengatur, memberi arahan kepada Bank Perdagangan supaya memberi pinjaman kepada sektor-sektor tertentu saja. Kepada sektor-sektor yang lain tidak diberi pinjaman. Okey. Maksudnya sektor, contoh di sini pinjaman bagi tujuan produktif saja. Maknanya sektor-sektor yang produktif saja diberi pinjaman. Contoh pinjaman dalam bidang pertanian kan, yang boleh meningkatkan keuntungan kan. Sektor ekonomi kan. Sektor-sektor spekulatif dikurangkan. Itu arahan khas, direct order daripada Bank Pusat. Okey, direct order daripada Bank Pusat. Okey, yang ketiga ialah pujukan moral. Pujukan moral ialah pujukan Bank Pusat kepada Bank Perdagangan untuk memberi kerjasama dan sokongan terhadap usaha kerajaan bagi menstabilkan ekonomi negara. Maksudnya pujukan moral ini lebih kepada kerjasama. Okey, kerjasama secara rela. Pujuk secara rela. Bank macam perbincangan antara pihak Bank Perdagangan, Bank Pusat dan dalam usaha memberi sokongan dalam usaha kerajaan menstabilkan ekonomi negara kan. Ini pujukan moral ni. Okey, kejayaan tindakan ini bergantung kepada hubungan antara Bank Pusat dengan Bank Perdagangan. Kalau hubungan yang baik, maka berjayalah ya tindakan ini. Kalau hubungan tidak baik, maka susahlah nak berjaya tindakan ini ya. Okey. Baik, dan yang terakhir sekali ialah dasar keuangan terhadap penawaran wang dan kadar bunga. Maksudnya kesan dasar keuangan terhadap penawaran wang dan kadar bunga. Okey, di jadual ini menunjukkan secara ringkas. Okey, secara ringkas dasar keuangan dalam mempengaruhi kadar bunga. So dasar keuangan mengembang ialah dasar keuangan mengembang ini ialah penawaran wang bertambah, kadar bunga menurun, okey. Kadar bunga menurun. Kadar bunga menurun dan dasar keuangan mengucut, penawaran wang berkurang dan kadar bunga naik. Itu kesan dia. Okey, kesan dia. Manakala yang terakhir sekali ialah
Yang terakhir sekali ialah cara dasar kewangan mengatasi masalah ekonomi. Okay? Pengangguran ataupun kemelesetan ekonomi ataupun wujud lompang deflasi dalam ekonomi, iaitu menurunkan kadar bank. Ini adalah melalui dasar kewangan, menurunkan kadar bank. Bank pusat membeli surat jaminan daripada orang ramai, menurunkan nisbah. Ini ringkasan lah yang kita huraikan tadi. Ini adalah ringkasan dia. Menurunkan nisbah rizab berkanun, menurunkan nisbah rizab tunai, menurunkan nisbah kecairan, menurunkan bayaran pendahuluan. Ini dasar kewangan kualitatif lah. Yang kedua last ni ialah dasar kewangan kualitatif, ya. Memanjangkan tempoh bayaran balik pinjaman. Okey. Tapi sekiranya berlaku inflasi dalam ekonomi, ataupun berlaku lompang inflasi, dia akan bank pusat akan menaikkan kadar bank pusat menjual surat jaminan kepada orang ramai, menaikkan nisbah rizab berkanun, menaikkan nisbah rizab tunai, menaikkan nisbah kecairan dan menaikkan bayaran pendahuluan minimum serta memendekkan tempoh bayaran balik pinjaman. Okey, ini adalah ringkasan dia lah. Okey, ini adalah ringkasan. Ya. Topik bab ini adalah topik yang terakhir dalam bab ini, ya. So kita akan video-video yang seterusnya kita akan sambung bab yang baru selepas kita membuat beberapa siri ulang kaji lah untuk bab ini, ya. Okey, so itu saja video pada kali ini. Kita jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih.